Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang dia, Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kita untuk sama-sama dapat datang rumah Allah ini. Sama-sama kita dapat datang memakmurkan masjid surau kita, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah atas muka bumi. Sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang itu menyinari langit, maka demikianlah penghuni-penghuni langit melihat masjid-masjid ini menyinari bumi. Inilah kemuliaan, inilah kehebatan, inilah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam rumah-rumah dia. Walau apa bentuk rumah Allah Subhanahu wa taala itu, walau daripada apa asas binaan dia, bahan binaan dia, itu tidak menjadi soal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena syukur Allah letak kita di rumah dia, jemput kita jadi tetamu dia. Berapa bulan yang kita tak boleh datang? Berapa bulan? Sebelum dilonggarkan tu kan. Sekarang ni dah PKPP, masih lagi PKPP, SOP pun dah banyak berubah-ubah. Cuma saya tak pastilah kat sini berapa orang dibenarkan surau An-Nur kita ni. 40 untuk solat Jumaat. Semaya waktu pun 40 lah. Setakat 40 orang lah. Putrajaya dah ikut keluasan. Jadi kalau setakat 40 orang tu, tuan-tuan kena banyak menangis lagi lah orang Selangor. Kena banyak lagi rayu Allah Subhanahu Taala supaya Allah Taala buka betul-betul pintu rumah dia ni. Alhamdulillah, kami kawasan wilayah dibenarkan untuk mengikut keluasan. Jadi surau saya tu dia surau Jumaat, bertaraf surau Jumaat. Kami dah dibenarkan 400 orang. Alhamdulillah, 400 orang. Dah ditanda-tandakan semua tu, tempat duduk kan. Ditandakanlah untuk kita letak sejadah-sejadah, kena bawa sendiri. Itu saya sekarang ni bawa ridak besar-besar ni senang. Inilah ridak, inilah juga sejadah kalau perlu kan. Mudah. Pergi mana-mana pun tak ada masalah. Jadi alhamdulillah Allah SWT semakin buka rumah dia balik. Daripada berapa lama Jumaat pun tak dapat kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah buka sikit-sikit, Allah Ta'ala buka. Jadi apapun kita jangan selesa. Norma baru, kalau norma baru pergi pasar tak apa. Nak masuk pasar kena tembak dulu kepala, kena check in dulu, dihadkan, kena beratur pula, lepas tu dihadkan 100 orang 200 orang dalam pasar, ambil nombor dan sebagainya. Itu nak kekal SOP tu sampai hari kiamat pun tak ada masalah. Norma baru kan. Orang bekerja macam tu juga, norma baru, kerja, work from home, tak ada masalah. Nak buat sampai kiamat work from home pun tak ada masalah. Tetapi bila datang kepada amal agama, bila datang kepada memakmurkan masjid, maka kita tak boleh pakai norma baru. Jangan kita pula dah rasa seronok pula. Okey juga macam ni 40 orang je boleh duduk jauh-jauh pula tu. Okey juga, selesa jugalah rasanya. Itu jangan tuan-tuan. Kan? Norma baru ini hanya norma darurat sahaja untuk sementara, dan kita taat pada ulil amri kita, pada pemerintah, pada titah tuanku, pada fatwa mufti-mufti, kita ikut.
Kerana ia darurat. Jangan pula kita rasa ni norma baru yang bagus ni, kan? Ni siapa buka masjid surau 1 jam sebelum, 1 jam selepas kena tutup, kan? Ini norma baru. Ini norma ni jangan pegang, tuan-tuan. Ini hanya sementara. Sementara masih darurat, sementara masih ada ancaman COVID dan sebagainya yang diputuskan oleh pihak pemerintah. Tetapi dalam hati kita, kita kena faham, untuk amal agama, untuk amal agama, untuk memakmurkan rumah Allah, untuk solat berjemaah, kita hanya ada satu norma saja, yakni norma nabawi, norma yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kepada kita. Lain pada norma ini, maka ia hanya bersifat kelemahan kita. Ia bersifat darurat kerana ada kemaslahatan lain yang kita perlu jaga. Kan? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam buka berapa? 1 jam sebelum waktu ke 1 jam macam mana? Tak ada, 24 jam. Kan? Maknanya tahap yang kita nak, benchmark yang kita nak, insya-Allah ya Allah, satu hari nanti kau bukalah rumah engkau ini sampai 24 jam boleh buka. Kan? Tak ada halangan, tak ada apa-apa. Semua orang boleh datang. Berapa ramai nak datang, datanglah. Kan? Kita boleh buat saf yang sempurna. Sekarang ni jangan kita rasa syok pula saf kita jauh-jauh ni. Sebenarnya kita kena banyak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini saja kami mampu buat. Setakat ni, inilah yang kami dibenarkan untuk buat. Apa pun kau terimalah ya Allah. Kau terimalah apa yang kami mampu ini. Dan kami mohon ihsan engkau ya Allah. Kau bukalah pintu rahmat engkau sehingga segala balak-balak, azab, musibah, COVID dan sebagainya cepat-cepat kau angkat. Supaya kami dapat kembali menunaikan solat dengan cara yang paling sempurna, dengan norma yang paling sempurna, norma nabawi yang mana telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Jangan sampai kita rasa okey juga macam ni. Wali'adzubillah. Wali'adzubillah. Kena banyak berlindung dengan Allah Subhanahu taala. Jadi ini sementara dan kita masih lagi perlu banyak doa pada Allah. Rayu Allah Ta'ala, pujuk Allah SWT. Ya Allah, negeri lain dah boleh sampai 300-400 orang ya Allah. Kau buka lah untuk kami rahmat engkau, sampai kau pun izinkan kami dapat juga isi seramai mungkin orang untuk datang rumah engkau. Ini semua daripada Allah. Kita kena nampak ini tak ada benda yang terjadi melainkan dengan izin Allah. Melainkan apa yang Allah kehendaki sahaja akan terjadi. Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu sahaja yang akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, mustahil dia boleh terjadi. Sekali-kali tak akan terjadi. Tidak ada satu perkara yang terjadi tanpa Allah Ta'ala hendaki dia terjadi. Jadi kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan. Setiap kali kita masuk dalam surau kita, kita duduk saf jauh-jauh, timbul kesedihan dalam hati kita. Ya Allah. Kan? Ini bukan yang kami nak ya Allah. Kami nak yang sebaik mungkin. Tapi ini sahaja yang kami dibenarkan. Wahai Allah, kau turunlah rahmat kau lagi banyak. Supaya sampai satu tahap Allah Ta'ala akan buka kembali rumah-rumah dia ini. Tuan-tuan, rumah Allah ini adalah tempat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak masuk masjid ni kita baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini gedung rahmat. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat engkau. Di sini gedung rahmat Allah. Kalau Allah tutup gedung-gedung rahmat dia, apa rahmat lagi yang kita harapan kita untuk dapat rahmat Allah Ta'ala? Mana lagi tempat yang lebih mudah untuk kita dapat rahmat Allah SWT? Kalau Allah Ta'ala tutup, Allah nafikan kita daripada dapat datang rumah Allah SWT. Kita kena banyak nangis atas perkara ini, tuan-tuan. Kita kena rasa kesal, kita kena rasa sayu, kita kena rasa hiba dalam hati kita. Ya Allah, jangan kau nafikan kami ya Allah. Jangan kau nafikan kami daripada rahmat engkau ya Allah. Doa dengan Allah sungguh-sungguh. Sampai Allah Ta'ala buat keputusan, dia akan buka lagi, dia akan buka. Alhamdulillah. Sekarang kurang-kurang kita boleh semayang Jumaat, adalah 40 orang. Kalau sebelum ni berapa minggu kita tak sembahyang Jumaat. Saya sendiri 14 minggu tak sembahyang Jumaat. Masa yang PKP yang mula-mula dia buka tu, yang boleh 30 orang saja tu pun saya tak boleh pergi. Nombor tak naik. Kan? Nama tak sampai, WhatsApp tak sampai, kata giliran dah minggu ni tak ada.
Dengar je lah orang duduk semayang kan. Nak macam mana? Yang Zohor je lah kita. Kan? Alhamdulillah sekarang ni first come first serve. Surau saya tu first come first serve. Saya 12.30 dah terpacak lah. Kan? 12.30, 12 suku keluar pejabat. Balik salin baju cepat-cepat. 12.30 dah beratur dah. Itu pun dapatlah saf-saf belakang tu. Saf tengah lah, tak adalah belakang sangat. Saf tengah. Nak masuk saf depan dah tak boleh. Agak AJK lah aku ambil semua kan. Kita 40 orang tu masuk AJK ke? Tak termasuk AJK. Termasuk dah? Tak termasuk? Oh, AJK berapa orang? 26. Oh, 60 orang lebih lah maknanya. Daftarlah AJK 40 orang. Dapat 80. Bila polis ke KKM tanya, AJK kami memang 40 orang AJK kami kan. Semua AJK ni. Kan? Kau buatlah apa biro sekalipun. Kan? Biro kecemasan COVID, biro kebajikan, biro buatlah kan. Kurang-kurang semaya Jumaat dapat 80 orang. Kalau orang tanya, asal ramai surau An-Nur ni? Oh, kami Alhamdulillah. Semua ahli karya kami AJK. Kami memang cinta sungguh kat surau ni. Semua berebut nak jadi AJK. Jadi semua didaftar sebagai AJK. Kan? Buatlah apa patut tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita jangan selesa. Norma baru, yang lain nak norma baru tak ada masalah. Nak yang lain norma baru tak ada masalah. Tapi dalam bab amal agama, dalam bab amal ibadat, dalam bab memakmurkan rumah Allah, dia tak ada norma baru. Target kita, benchmark kita mesti balik pada norma yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita tak sampai tahap tu, selagi tu kita mau menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita nak rayu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai Allah kesian. Sampai Allah Taala buat keputusan, okeylah aku bukalah semua kan. Bukan susah. Kan? Bukan susah pun kalau Allah Taala nak bagi ni, bukan susah pun. Kan? Jadi itu kita kena banyak minta dengan Allah, insya-Allah. Itu mukadimah pasca Covid nama dia. Saya pergi mana-mana surau kuliah yang pertama kali lah yang jemput saya untuk mulakan balik kuliah ni, saya akan buat mukadimah macam tu. Sebab saya risau, takut-takut kita dah mula rasa selesa dah, kita rasa tak ada apa-apa dah, tak rasa apa-apa dah. Macam dululah mula-mula tak dapat datang surau kan, lockdown, dengar azan sayu je. Lepas 2 minggu hilang sayu. Biasa je kan, dengar relax je kan. Tak ada rasa apa dah, tak ada rasa dah. Ingat tuan-tuan, ini semua Allah perhati. Allah Ta'ala perhati semua tu. Sebab tu kita kena saling mengingat. Alhamdulillah, WhatsApp kita tak payah lockdown kan. Gunakan media, gunakan apa, kita kena saling ingatkan. Marilah kita malam ni sama-sama dalam tahajud kita doa Allah Ta'ala buka semua masjid kita ni balik, pintu gedung-gedung rahmat Allah Ta'ala ni dibuka sehingga kita seramai mungkin dapat datang. Sebab bila satu orang datang rumah Allah, dia akan bawa balik rahmat ke rumah dia. Kalau satu karya ada 100 rumah, karya kita ada berapa ratus rumah? Siapa ambil zakat kat sini dia tahu tu. Karya kita ni ada berapa ratus? 600? 2,000? Kalau satu rumah, satu wakil ni pecah dah ni. Surau kita ni kan. 2,000, Masya Allah. Ada 2,000 rumah. Kan? Kalau semua bangun setiap rumah, ahli rumah bangun, seorang je cukup dah. Wakil, semua bangun tahajud, semua merayu dengan Allah, istighfar dengan Allah, merayu dengan Allah. Masya Allah. Dan satu orang datang, dia akan bawa balik rahmat Allah ke rumah dia. Kalau 2,000 rumah ni semua ada wakil datang ambil, maka rahmat itu akan tersebar di karya kita. Semakin banyak rumah yang dapat bawa balik rahmat Allah SWT daripada masjid, daripada gedung rahmat ini, daripada gedung rahmat yang nama An-Nur ini, maka semakin banyaklah rahmat Allah SWT tersebar di kampung kita, di karya kita. Tapi kalau setakat 40 orang je yang dapat ambil,
Mana setakat 40 orang je lah. Kan? Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bagi tahu bila Allah nak turunkan azab, Allah buat keputusan nak turunkan azab, Allah cek 3 perkara. Satu-satu tempat ni Allah akan cek 3 perkara. Nabi SAW bagi tahu, yang pertama, ada tak orang di kampung tu, orang di qaryah tu, orang di tempat itu yang beristighfar di waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar. Wa hum fil ashabi yastaghfirun. Dan mereka pada waktu sahur mereka beristighfar. Allah Taala tengok. Ada tak? Yang kedua, ada tak orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, ada tak orang yang berkasih sayang kerana Allah? 3 amalan yang ada, Allah akan tangguhkan azab. Allah angkat balik azab. 3 amalan yang ada, Allah angkat balik azab. Jadi qaryah kita ni kena lagi seramai mungkin orang yang terlibat dengan 3 perkara. Kan? Saya baca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dinyatakan bahawa orang yang beristighfar waktu sahur ni bagi satu-satu kawasan ni, dia kena ada sekurang-kurangnya 25 orang. Setiap waktu sahur dalam qaryah kita ni kena ada 25 orang. AJK 26 saja. Okey dah tu. AJK wajib tahajud. Sebab mereka lah yang akan menjadi yang mula-mula sekali malaikat nak tengok kan, bangun tak bangun ni. Istighfar ke tak istighfar? Nasib baik aku tak AJK kan. Ada pula yang kata macam tu, nasib baik aku tak AJK. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kan? Azab rahmat ni tanggungjawab siapa? Kita semualah. Qaryah ni tanggungjawab kita semua kan. Kalau azab turun, dia tak kira orang yang tahajud tak tahajud semua, sapu kena. Ke COVID ni kalau orang-orang baik dia tak kena. Kena semua kan? Dia tak kira dah masa tu, dah turun dia tidak tak kira dah. Tapi sebelum Allah Ta'ala nak zahirkan satu-satu azab tu, Allah timbang banyak perkara juga, peluang-peluang Allah bagi. Kan? Tuan-tuan, al-mustaghfirin, orang yang betul-betul beristighfar. Sayyidina Anas bin Malik dalam tafsir Ibnu Katsir dia menyatakan bahawa kami diperintah, kami diperintah untuk beristighfar waktu sahur ini 70 kali. 70 kali. Maknanya kalau kita gabungkan tafsir-tafsir ni, kita kena usahakan setiap hari, setiap waktu sahur di qaryah kita ni ada sekurang-kurang 25 orang yang beristighfar sekurang-kurang 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 70, tak sampai 2 minit pun. Masalahnya nak bangun tu ustaz, memanglah tak sampai 2 minit tu yang nak bangun, terkejut tu yang payahnya ustaz. Dah bangun pergi berak kencing, tidur balik, tak jadi tahajud. Masalahnya Allah dah kejut tu sampai tahap pergi kencing lah. Kalau dah pergi buang air, takkan tak basuh kan? Dah kena dah air pun, tak boleh juga ambil air semayang. Memang kita kena banyak istighfar, banyak-banyak. Entah apalah nasib kita ni. Apa sebenarnya keadaan kita ni? Dah apa tahap kita ni sebenarnya? Kan? InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu kita kena bagi perhatian. Bagi perhatian kepada nikmat yang Allah Ta'ala sedang buka pada kita. Dapat 40 orang. Syukur. Alhamdulillah. Kita taat apa yang ulil amri perintah. Kita pastikan cukup 40 orang. Kan? Kita kena kempen untuk datang tu dah dijalankan. Pastikan ada 40 orang. Kalau 40 pun tak penuh, Allah, kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala besok? Jadi kita kena ambil tanggungjawab. Agama ni tanggungjawab masih kita semua. Agama ni tanggungjawab kita semua. Kan? Kalau perkara lain bolehlah kita bagi, itu dia punya, ini awak punya, ini saya punya. Tapi agama ni kita semua punya. Kita yang kena ambil tanggungjawab atas agama. InsyaAllah. Jadi itu mukadimah COVID saya. Yang ni baru nak masuk kitab. Ingat ke lagi nama kitab ni? Nak tanyalah. Nama kitab kita Penawar bagi
hati. Penawar bagi hati. Masya Allah. Kita dah buat sampai muka surat berapa? Kalau cetakan ni lah. Takut cetakan lain. 75. Start bab baru Sebab saya tanda kat sini yang recording pun ada ni. Kan? Yang recording. Tapi banyak lupa pada yang saya saya ingat tentang recording tu kan. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung malam ni. Kita masuk muka surat 75. Tak lama dah tuan-tuan. Masya-Allah. Kitab kita ni hanya ada 100 muka surat. Sekarang muka surat 75. Ada berapa lagi? 25 muka surat saja lagi. Insya-Allah. Dalam 7 tahun lagi tamat. Kena COVID pula lagi sekali. 4 bulan pula tak ada kelas kan. Tak apa, kita pandai dah. Lepas ni kalau kena COVID, lockdown lagi sekali pun kita tahu dah. Buat melalui Zoom lah, melalui Facebook live lah kan, macam-macam dah, tak ada masalah. Kita tetap akan meneruskan pembacaan kitab kita insya-Allah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kitab kita masih lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu kita usahakan ada dalam diri kita, perkara-perkara yang Allah suka, sifat-sifat yang Allah Ta'ala suka. Bab yang keempat, ni bab barulah ni kiranya, pada menyatakan sabar. Sabar, Masya Allah. Kena sangat elok lah kita ni dengan COVID ni semua ni, kena sabar banyak. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kata sabar. Sabar tu macam mana? Yang kita nak kata, kita nak tahu kita ni dah sabar ke belum. Maka definisi sangat penting. Jadi takrif di sini pengarang kita membawa pada kita satu takrif. Dia kata kita hendaklah tahu bahawasanya sabar itu definisinya ialah menahan diri daripada marah. Satu. Atas sesuatu yang tiada disukai. Yang kita tak suka lah yang kita marah, ya tak? Kalau yang kita suka, kita marah ke? Tak marah lah kan? Tiba-tiba kerajaan istihar. Oleh kerana kita telah melalui waktu yang sukar, setiap rakyat negara ini, tanpa kira lah kerja kerajaan, kerja swasta, duduk kampung, duduk bandar, kerajaan akan bagi RM500 seorang. Kan? Kita buat style Abu Dhabi punya inilah style kerajaan Emiriyah Arab Bersatu kan. Dubai, Abu Dhabi tu, sultan dia bangun pagi tu rasa happy ke macam mana, mimpi apa ke bagus malam tu, dia boleh istihar. Buat satu pengisytiharan, semua hutang rakyat saya dibatalkan. Semua bank-bank apa semua ni boleh minta daripada kerajaan. Setiap hutang rakyat ni dibayar oleh kerajaan. Kalaulah kita macam tu kan. Jadi pagi tu tiba-tiba je semua kereta yang beli semua jadi hak milik kita 100%. Rumah yang duk bayar ansuran jadi hak milik. Itu kat sana. Dah, ini cerita betul. Kalau kata raja je happy ke apa ke, hari jadi ke apa, better rasa nak bagi 1,000 dinar lah seorang. Nanti bank akan kredit. Terus masuk dalam akaun semua, akaun pemegang akaun 1,000 dinar. Lepas tu bank ambil daripada kerajaan lah, kerajaan bayar. MOF dia akan bayar semua pada bank. Berapa kau dah kreditkan 1,000 dinar pada rakyat aku. Tapi rakyat dia baru berapa juta je. Dengan Malaysia pun ramai Malaysia lagi. Rakyat dia berapa 1, 2, 3 juta ke berapa ke. Yang ramai tu yang banyak pekerja, orang asing lah, warga asing yang bekerja apa semua. Yang tu tak dapat. Tapi yang betul-betul rakyat dia ni, Masya Allah. Raja dia boleh buat macam tu je. Katalah takdir lah kerajaan Malaysia ni tiba-tiba nak buat macam tu. Istihar 500, tak boleh nak bagi banyak-banyak kan. RM500. 28 juta, 30 juta rakyat Malaysia ni semua dapat RM500.
Kita marah tak? Marah tak? Apa ni kerajaan bagi 500 kat aku? Orang tak bagi 500, bagilah 1,000. Itu marah kerana tak bagi 1,000. Tapi dapat 500 tu tak ada orang marah. Sebab itu kita suka. Jadi yang dikatakan marah ini ialah apabila seseorang itu menahan, yang kata sabar itu ialah seseorang itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada dia suka dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah. Maknanya, kalau dia dah tahan marah dia, tapi mulut tu dia bercakap. Jumpa orang tu dia mengadu, jumpa orang ni dia mengadu, jumpa orang tu dia mengadu, melihatkan tidak redha dia dengan apa yang ditakdir ke atas dia, maka itu tidak termasuk definisi sabar. Sebab definisi sabar ni hanya kepada Allah saja dia boleh mengadu. Kalau mengadu pada Allah tak apa. Ya Allah, kan aku ni teruk dah keadaan aku ni macam ni kan. Tolonglah ya Allah. Aku tahu ni ujian kau uji aku macam ni, tapi kesianlah kat aku. Tak apa. Kan? Tapi jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan mengadu kepada mana-mana orang lain. Kan? Mengadulah pada Allah SWT. Yang tu termasuk dalam definisi sabar. Sabar ni dia kena ada dua. Satu, dia tahan marah dia. Yang kedua, dia tahan lidah dia daripada mengadu-ngadu kepada yang selain daripada Allah. Jadi kalau kita kata sabarlah, sabar. Sabarlah tu kita faham tak? Apa makna nak sabar tu? Kan? Kalau bos kita marah kita balik. Bukan setakat marah, kecil-kecil marah ni. Tengking terus kan, baling file. Agak-agak kita sabar ke tak sabar? Sabarlah kan. Tapi sabar tu bukan sebab kita sabar. Sebab kita memang tak boleh nak buat apa. Dia bos. Kan kena buang kerja pula aku. Memanglah kena sabarlah jalan masa tu. Itu tak tentu lagi kita sabar. Belum pasti lagi kita dah dapat tak kategori yang dikatakan sebagai sabar. Kan? Lepas tu kita jumpa orang, habis orang kita cerita kan. Teruklah kan mamat ni kan. Apa-apa entah dia ni kan. Orang lain pun marah juga, tak adalah macam ni pok-pek kita pun kan. Jadi kita, bila kita kata sabarlah. Sabar tu maksudnya dua ciri-ciri ni, definisi yang ditakrifkan dalam ni, oleh sabar tu kita kena ada. Satu, dapat tahan marah. Yang kedua, lidah kita tidak mengadu-ngadu kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in, bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Intaha. Intaha tu maksudnya tamat petikan. Dalam bahasa Arab intaha ni maksudnya habis. Maknanya dia quote daripada kitab Imam Al-Ghazali Al-Arba'in. Maknanya kata Imam Al-Ghazali, hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Jadi di sini neraca kita tentang sabar ini sebenarnya ialah kita ni mendahulukan agama, mendahulukan hukum hakam Allah, mendahulukan syariat, mendahulukan sunnah Rasulullah, mendahulukan perintah Allah. Agamalah semua tu. Daripada nafsu kita, daripada keinginan kita. Maka di sini barulah benda tu sabar. Ni anak kita tak semayang. Sabar kan. Jangan cakap apa-apa kat anak tu. Sabar. Itu bukan sabar namanya tu. Isteri kita nusyus. Kita tak tegur dia, kita tak betulkan dia. Itu dayus. Bukan sabar. Awak okey. Bini awak macam ni pun okey awak. Saya sabar. Kita kena sabar. Tak ada sabar. Pada masa tu tak ada sabar. Bukan sabar tu. Tu dayus.
Anak kita tak semayang. Sedangkan anak kita ni bawah kuasa kita lah kan. Lainlah kalau anak jiran yang tak semayang. Janganlah kau pergi hempuk dia pula. Tu bapak dia dah pergi rotan. Kan Rasulullah kata, bila anak umur 10 tahun disuruh solat, tak solat juga, rotan. Kan? Padahal tak cukup umur lagi tu. Pun dah kena rotan. Kan? Budak-budak sekarang kan dia cepat matang kan. Cerdik tu terlebih. Bila nak rotan je, saya abah saya tak cukup umur lagi, tak wajib semayang ni, tak boleh rotan. Tak, Rasulullah tak kata dah cukup umur baru rotan, tak. 10 tahun suruh semayang, tak semayang rotan. Tiba-tiba kita pula, tak boleh rotan-rotan ni, kita kena sabar, psychologically. Jadi engkau lagi cerdik daripada Nabi. Nabi kata kena rotan, tiba-tiba engkau lagi cerdik daripada Nabi. Mana iman kita, tuan-tuan? Kita lebih percaya pakar tu, pakar ni, pakar psikologi tu, pakar tu, kita tak percaya. Nabi lagi pakar daripada semua pakar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW ni Allah Ta'ala kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia ni tidak bercakap daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan yang dia cakap tu daripada wahyu yang diwahyukan. Bukanlah wahyu tu maksudnya wahyu ayat Quran. Tapi wahyu tu maksudnya wahyu percakapan Nabi ni pun ada panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau belajarlah psikologi tahap PhD, 3 kali PhD pun. Kita jangan menidakkan apa yang Nabi SAW ajar. Kalau Nabi kata rotan tu rotan je lah. Ni sayang benar ke anak tu kan? Itu bukan sayang anak. Itu kita sedang mendedahkan anak kita kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang anak ke tu namanya. Kita rotan tu lah sayang. Tapi rotan tu kena ikut syariat lah. Jangan kita rotan ikut nafsu kita. Ikut baran kita. Ikut geram kita. Itu pun dah tak betul juga. Apa saja kita buat, kita marah budak tu, kita rotan budak tu pun kerana agama. Cara kita rotan pun ikut agama. Jangan konon marah kerana agama. Nabi suruh rotan, aku rotan. Tapi dia bukan rotan, dia sesah budak tu. Kan? Dengan muka yang merah padam, gigi geraham terkacip kan. Tangan gigil-gigil, pam. Itu bunuh bukannya rotan. Rasulullah tak ajar pula macam tu. Maknanya kita ni apa keadaan? Neraca kita agama. Macam sini Imam Ghazali kata apa? Yang kata sabar ni ialah apabila kita buat sesuatu perkara itu, trigger dia ialah kerana agama. Bukan kerana nafsu. Barulah sabar nama dia. Itulah hakikat sabar. Contoh yang anak tadi kan. Katalah contoh tuan-tuan. Satu orang bapa anak dia tak semayang. 10 tahun. Tak semayang. Dah suruh dah daripada awal waktu masuk Zuhur tadi. Bang dah semayang belum? Belum semayang. Pukul 3 tanya dah semayang ke belum ni? Belum. Semayang. Dah pukul 3 dah ni. Masuk 4:40 tak semayang ke lagi. Zuhur tadi semayang tak? Tak semayang. Okey. Malam kang jumpa abah. Perlu dirotan. Perlu dirotan sebab dah suruh tak juga semayang. Perlu dirotan. Kalau kita aku kena sabar ni tak payah rotan. Maknanya itu bukan sabar. Kenapa kita bercanggah dengan agama? Okey, sekarang ni dia pun datang lepas isyak dia pun datang. Tadi tak semayang Zuhur ya. Buat apa tak semayang Zuhur tadi? Main game. Eloklah tu. Kan? Sekarang kena hukum. Hukum ni nak rotan. Zuhur 4 rakaat. 1 rakaat 1 rotan. 4 rakaat 4 rotan. Kan? Sekarang nak rotan. Pada masa tu kalau kita rotan pun kita kena lawan nafsu kita. Ikut geram memanglah nak belasah ya. Tapi pada masa tu kita kena lawan nafsu kita. Maka kita kena rotan ikut agama juga. Maknanya di sini sabar, di sini ada sabar dia. Bukan kita buat ikut hati kita ikut. Kalau bahasa Melayu dia kata ikut hati. Hati tu maksudnya nafsu lah tu. Kalau kita bukan kita buat tu kena ikut hati nafsu kita tak.
Tapi kita buat tu kerana nak taat perintah Allah. Maka kita ikut cara yang Allah suka. Cara yang Nabi SAW ajar. Yang dihuraikan dengan lebih detail, lebih teliti oleh para ulama. Sebab kita ni bukan faham Quran, faham hadis pun. Jadi kita ikutlah para ulama yang faham Al-Quran, faham hadis. Kan macam mana cara? Oh, kalau nak rotan tak boleh angkat tinggi. Rotan macam ni tak boleh muka. Tak boleh muka, tak boleh mencederakan. Jadi rotan tu ada tempat-tempat dia. Bukan boleh main sebelah sah ya. Rotan pula besar mana, macam mana. Itu semua kita kena belajar lah. Sebab kita nak taat perintah Allah. Kita nak buat tu kerana Allah, ikut apa yang Allah Ta'ala suka. Ini sabar. Tapi kalau pada awal lagi kita dah tak sabar. Kita tak kononnya bersabar. Dengan anak tak solat kita tak ambil tindakan. Maka itu bukan sabar kerana berlawanan pula dengan perintah agama. Contoh. Jadi sebab itu sabar ini sangat penting. Neraca dia ialah agama, ukuran dia ialah agama. Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan keduanya. Pertama akal dan segala yang membangkitkannya, dan kedua syahwat dan segala yang kedua syahwat dan segala yang menyerunya. Maka jika menang yang menyeru agama, nescaya telah hasil pangkat sabar. Dan maknanya gitu. Sebab tu kita penting, kita kena tengok antara akal kita ni, sebab akal ni yang menyebabkan kita boleh faham agama. Betul tak? Kenapa orang budak tak cukup umur dia tak diwajibkan, tak ditaklifkan, tak jadi mukallaf? Sebab akal dia belum sempurna. Orang gila wajib semayang tak dia? Bulan Ramadan dia tak puasa. Berdosa tak orang gila tak puasa? Tak gila. Dia gila. Jangan buat gila tu cerita lain lah kan. Ini yang memang dia ni gila, maka dia tak wajib terangkat segala taklif. Sebab akal tak sempurna. Jadi sebab itu akal ini ialah untuk kita faham perintah Allah. Untuk kita benar-benar faham. Maka ada dua perkara yang duk berlawan. Pertama akal, yang kedua syahwat. Jadi dua puak ni dalam diri kita ni sentiasa berlawan. Jadi sebab itu kalau menanglah dalam duk berlawan tu, menang agama, menang akal ni, menang agama macam saya cerita tadi, contohnya tadi, maka barulah dapat pangkat sabar tadi tu. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sabar ni adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Apa dia? Ini ahli surau ni takkan tak tahu fardu ain apa. Makna dia wajib atas setiap individu yang cukup syarat. Kan? Yang cukup syarat lah fardu ain. Kalau fardu kifayah? Orang lain buat aku tak payah dah. Fardu kifayah ni fardu ke atas satu masyarakat, kan? Ada satu pihak yang melakukan, maka terlepaslah pihak yang lain. Itu fardu ain, fardu kifayah. Pernah dengar tak hukum sunat kifayah? Tak pernah? Ni duk mengaji kitab banyak-banyak dah kat surau ni, tak pernah jumpa sunat kifayah. Sunat tu pernah, kifayah ni yang payah sikit ni. Kan? Ada sunat kifayah. Saya nak tanya, hukum melakukan ibadah korban atas seorang Muslim, apa hukum dia? Ni nak tak lama dah nak korban ni. Surau kita ada buat korban ke ni? SOP, PKPP ni. Ada? Berapa ekor? Tak ada? Oh tak buat lah. Payah sangat SOP tak payah buat terus kan. Okey. Kan? Ada 4 orang je tak boleh lebih nak sembelih. Siapa nak pegang lembu 4 orang nak pegang seekor lembu ni?
Sebab saya tengok lah, biasa duk tengok, ada mahu 10 orang kan, nak rebahkan seekor lembu. Kalau tak, kita yang rebah. Tapi kat Mekah saya tengok 2 orang je rebahkan seekor lembu. Memang 2 orang je. Seorang pegang tanduk, seorang berada belakang. Pap, dia berebahkan. Macam tu je, tak ada tali-tali lah. Pap, pap lah. Rebah lembu tu, lompat tu. Bismillah, ya Allah Akbar. Zas. Selesai. Yang kita ni dalah tali, lempar sana, lempar sini, lempar sana kan. Tak rebah lagi tu. Lempar punya lempar, tak rebah juga lagi. Dah masuk waktu. Azan, lepas tu kita kena tamatkan lah kan, ikut SOP kan. Kita bagi azan sebelum saya habiskan ayat saya. Buat sunat kifayah tak cerita lagi ni. Kena cerita ni sunat kifayah.